Assalamualaikum. Okey, hari ni kita sambung PDPC kita. Okey, subtopik 1.4 penggunaan alat pengukuran, kejituan, kepersisan, kepekaan dan juga ralat. Dalam topik ni, apakah yang kita akan belajar? Yang pertama, kita akan belajar tentang menggunakan alat pengukur yang betul dengan cara yang betul untuk mengukur dengan persis dan jitu kuantiti panjang, jisim, masa, suhu dan arus elektrik. Yang kedua, menggunakan alat pengukur yang lebih jitu bagi membandingkan kejituan, kepersisan dan kepekaan dalam pengukuran. Yang ketiga, menerangkan cara untuk mengurangkan kesan ralat menganggarkan panjang, ralat luas, jisim atau isi padu sesuatu objek dengan membuat anggaran sebelum membuat pengukuran sebenar. Dan yang kelima, menjelaskan dengan contoh inovasi dalam alat pengukur melalui pelbagai jenis persembahan multimedia. Okey, untuk tujuan pengukurannya, alat pengukur yang berbeza diperlukan untuk ambil data dalam suatu eksperimen. Jadi kita perlu pastikan alat pengukuran yang kita gunakan betul untuk ukur dengan persis dan jitu kuantiti panjang, jisim, masa dan juga arus elektrik. Okey, sebelum tu awak kena tahu apa maksud kejituan. Okey? Apa maksud kejituan? Kejituan ni ialah kebolehan alat pengukur untuk mendapatkan bacaan menghampiri atau menepati nilai sebenar. Okey? Kalau katakanlah contohnya awak nak ukur buku. Okey, tebal sebenar buku tersebut ialah 25 cm. Okey, bila awak ukur, awak dapat contohnya 24.9 cm. Jadi dah menghampiri nilai sebenar. Jadi itu menunjukkan ukuran awak tadi jitu. Alat yang digunakan untuk mengukur tebal buku tadi jitu. Okey? Yang kedua, kepersisan. Okey, apa itu kepersisan? Okey, apa itu kepersisan? Kebolehan alat pengukur memberikan bacaan yang hampir sama apabila pengukuran diulang. Okey, contoh kalau awak buat pengukuran, okey, awak cari panjang meja contohnya. Okey, awak pun gunalah pembaris. Okey, bacaan pertama awak ukur panjang meja tu 50.1. Bacaan pertama awak ambil. Awak ulang lagi, bacaan kedua awak ambil dapat 50.5. Okey, awak ulang lagi, bacaan ketiga awak dapat bacaannya 50.3. Okay, awak ulang lagi, bacaan keempat awak dapat 50.2. Dan awak ulang lagi sekali, bacaan kelima awak dapat 50.1 lagi. Okay, biasanya kita ulang pengukuran 5 kali. So 5 kali ni awak dapat bacaannya hampir sama. Itu menunjukkan alat yang kita gunakan tu persis. Okay, dia dapat memberikan bacaan yang hampir sama. Dan kepekaan. Okey, apa itu kepekaan? Kepekaan ialah kebolehan alat pengukur mengesan perubahan kecil sesuatu kuantiti yang diukur. Okey, contohnya kalau awak ukur suhu, awak guna termometer. Okey, bila awak berada kat tempat sejuk, dia bagi bacaan yang rendah. Bila awak pergi je kat luar sikit, dia terus berubah bagi bacaan yang sedikit tinggi. So, dia cepat sangat mengesan perubahan kecil. Itu menunjukkan alat tersebut peka. Okey, dia dapat kesan perubahan kecil dengan cepat. Okey, kita tengok penggunaan alat pengukur yang betul. Okey, kalau kita nak ukur panjang,
Apa alat yang kita gunakan? Okey, sebelum tu kita tengok apa itu panjang. Okey, panjang ialah jarak di antara dua titik. Unit SI bagi panjang ialah meter. So, kalau ditanya apa unit SI bagi panjang, jawapannya meter ataupun simbolnya M. Okey, tetapi panjang ni juga kita boleh ukur dalam unit lain, iaitu milimeter ataupun mm, sentimeter ataupun cm, kilometer ataupun km. Banyak. Okey. Dan apakah alat yang kita gunakan untuk mengukur panjang? Pembaris ataupun pita pengukur. Kalau kita tengok dekat sini, satu sengatan kecil bersamaan 1 mm ataupun 0.1 cm. Okey, kalau awak perasan pembaris awak, okey, dia bermula dengan kosong. Kosong, lepas tu ada 1. So, satu sengatan kecil tu maksudnya jarak daripada sini ke sini. Yang kecil tu. Jarak daripada kosong ke garisan yang pertama. So, sengatan itu nilainya ialah 0.1 cm ataupun 1 mm. Bila kita nak ambil bacaan, apa yang kita kena buat? Okey, semasa menggunakan pembaris, mata pemerhati hendaklah berserenjang dengan skala bacaan untuk mengelakkan ralat paralaks. Okey, ralat paralaks ni dia wujud disebabkan kedudukan mata yang tak betul masa kita ambil ukuran. Okey, apa maksudnya? Okey, macam ni. Bila awak nak ambil bacaan, awak letak pensel awak kena pandang dari arah yang berserenjang. Kita tak boleh pandang daripada bawah. Kita tak boleh pandang juga daripada atas. Tak boleh. Kita kena serenjang. Bersudut tegak. Okey? Itu maksud dia. Seterusnya, menyukat jisim. Okey, apa itu jisim? Jisim sesuatu objek ialah kuantiti jirim yang terkandung di dalamnya. Dan unit SI bagi jisim ialah kilogram ataupun simbolnya kg. Okey, tapi jisim ni kita boleh ukur dalam pelbagai unit. Unit lain untuk jisim contohnya gram. Okey, miligram, banyak. Tapi kalau dia tanya unit SI, kilogram ataupun kg. Okay, apakah alat yang digunakan untuk menyukat jisim? Dia bagi kat sini 3. Yang pertama, neraca tuas. Okay. Yang kedua, neraca 3 alur. Dan yang ketiga, dacing. Ataupun nama lain kita panggil neraca 2 lengan. Okay. Ini alat yang kita gunakan untuk menyukat jisim. Seterusnya, mengukur masa. So, unit SI bagi masa ialah saat. Tapi, kita boleh ukur masa ni menggunakan unit lain. Sama ada minit, jam, hari, bulan, tahun, dekad dan sebagainya. Okey, dalam makmal, kebiasaannya kita mengukur masa menggunakan jam randik. Okey. Dan jam randik ni dia dapat mengukur tempoh masa dengan kejituan 0.1 saat ataupun 0.2 saat. Okey, seterusnya menyukat suhu. Okey, apa itu suhu? Okey, suhu ialah darjah kepanasan atau kesejukan sesuatu objek. Apa unit SI bagi suhu? Kelvin ataupun K besar. Tapi selain Kelvin, kita guna juga darjah Celsius. Okey, biasanya kita gunakan darjah Celsius. Dan apa alat yang digunakan untuk ukur suhu? Termometer makmal dan juga termometer klinik. Okey, tengok nama pun kita boleh tahu termometer makmal ni kita guna dekat makmal, termometer klinik kita guna dekat klinik. Okey, termometer makmal kita dapat sukat suhu dengan kejituan 1 darjah Celsius. Manakala termometer klinik kita dapat sukat suhu dengan kejituan 0.1 darjah Celsius. Jadi, cikgu nak tanya, antara termometer makmal dengan termometer klinik, yang mana lagi jitu? Cikgu bagi hints, makin kecil nilai
makin jitu. Okey, kita tengok macam mana kita nak tukar suhu yang kita selalu ambil dalam darjah Celsius ni kepada Kelvin. Okey, tengok eksplorasi sains. Okey, bagi menukarkan darjah Celsius kepada Kelvin, anda perlu menambah 273 pada suhu dalam darjah Celsius. Contohnya awak pergi kedai, suhu yang awak ambil 36.8 darjah Celsius. So, macam mana kita nak tukar suhu ini kepada Kelvin? So, caranya inilah. Suhu yang kita ambil dalam darjah Celsius tambah 273. Okey, cikgu tulis sikit kat sini. Tadi, suhu kita ambil 36.8 darjah Celsius. Kita tambah dengan 273. So, berapa kelas jawapannya? 309.8 Kelvin. Sains boleh guna kalkulator. So, kalau kata ada melibatkan pengiraan, boleh gunakan kalkulator. Alright, kita habis menyukat suhu. Kita tengok pula menyukat arus elektrik. Okey, macam mana kita sukat arus elektrik? Kita menggunakan emitter. Okey, emitter ni kita gunakan untuk sukat arus elektrik dalam sesuatu pita. Ini gambar emitter. Dan emitter ni kadang-kadang dia ada ralat. Okey, ralat sistematik iaitu ralat sifar dan juga ralat rawak iaitu ralat-ralat. Okey, ada ralat sifar positif, ralat sifar negatif. Okey, ralat sifar positif berlaku apabila jarum menunjukkan pada bacaan selepas kosong. Itu ralat sifar positif. Manakala ralat sifar negatif apabila jarum menunjukkan pada bacaan sebelum kosong. Okey, itu beza ralat sifar positif dan ralat sifar negatif. Manakala ammeter juga kadang-kadang memberikan kepada ralat rawak iaitu ralat peralat. Cermin anti peralat dipasang, diletakkan bagi mengelakkan ralat paralat. Dan sekiranya jarum itu tidak menunjukkan pada bacaan kosong, kita akan gunakan tombol pelarasan sifar untuk laraskan kepada kosong. Okey, cikgu sambung lagi. F, menyukat isi padu air atau cecair. Okey, kalau kita nak sukat isi padu air atau cecair, kita menggunakan silinder penyukat. Dan masa kita ambil apabila bacaan, mata pembaca tidak berserenjang dengan skala berlaku. bacaan. Okey, macam mana maksud berserenjang tu? Okey, kalau tengok kat sini dia dah bagi gambar, 3 gambar mata. Okey, mata A, mata B, mata C. Mata A memberikan bacaan 13 ml. Mata C memberikan bacaan 11 ml. Mata B memberikan bacaan 12 ml. Okay, kalau ikutkan, cara bacaan yang betul ialah pada kedudukan mata B. Kalau tengok kat situ memang ada perbezaan bacaan. Jadi kalau awak baca isi padu cecair, letak mata macam mata B, awak laraskan badan awak, okey, awak akan dapat bacaan yang tepat. Okey, ingat mata mesti berserenjang dengan skala. Seterusnya kita sambung penggunaan alat pengukur yang lebih jitu. Okey, kalau kita nak ukur panjang, kita boleh menggunakan angkup vernier. Angkup vernier digunakan untuk mengukur ketebalan atau diameter luar, diameter dalam dan kedalaman sesuatu objek. Bahagian terkecil bacaan angkup vernier ni 0.01 cm ataupun 0.1 mm. Okey, jadi angkup vernier ni lebih jitu berbanding dengan pembaris. Sebab apa? Sebab pembaris bacaan terkecil dia hanyalah 0.1 cm ataupun 1 mm. Cikgu dah cakap tadi, lagi kecil bacaan terkecil sesuatu, alat tu bermaksud lagi jitu. Okey, kalau dekat sini tadi dia cakap pembaris bacaan terkecil 0.1 cm. Angkup vernier
bacaan terkecil 0.01 cm. Jadi kita boleh nampak angkut vernier memberi bacaan terkecil nilai lagi kecil. Jadi dia lagi G2. Okey, macam mana kita nak baca angkut vernier? Okey, kita tengok kat sini objek bulat. Okey, kat situ dia dah bagi contoh objek bulat. Okey, kalau awak tengok cara nak baca, okey, angkut vernier ni, awak tengok pada skala vernier. Mula-mula kita kena baca skala utama. Okey, nak baca skala utama, kita tengok skala vernier, kosong dia kat mana? Okey, bila kita tengok kosong, kita tengok pada skala utama garisan sebelum kosong skala vernier. Okey, kita tengok pada garisan sebelum kosong skala vernier. Skala vernier kosongnya dekat sini. So, garisan sebelum kosong adalah dekat sini. So, skala utama kita nampak 3. Dan sengatan terkecil ni ada 2. Sebab tu kita akan dapat 3.2. Skala vernier. Okey, cara nak baca skala vernier pula, kita tengok garisan yang selari. Skala vernier dan skala utama, garisan yang selari. Okey, kalau tengok, cikgu dah zoomkan dia. So, garisan yang selari yang mana? Okey, 1, 2. 1 tak selari, 2 tak selari. 3 nampak macam selari. Kita tengok dulu yang lain. 4. 1, 2, 3, 4. 5 pun tak selari. 6 tak selari. 7 tak selari. 8 hampir-hampir selari. Tapi yang kedua ni lagi selari lah. 9 tak selari, 10 tak selari. So, yang paling selari ialah garisan yang kedua. Jadi, bacaan untuk skala vernier ialah 0.02. Okey. So, kita nak tahu berapakah ukuran objek bulat ni. Bacaan yang kita dapat daripada skala utama tadi tambah dengan bacaan yang kita dapat daripada skala vernier. So, 3.2 tambah 0.02, awak akan dapat 3.22 cm. Alright. Seterusnya, ralat sistematik disebabkan oleh pengukuran menggunakan alat pengukur kurang tepat. Contohnya, terdapat ralat sifar pada alat pengukur, ralat yang disebabkan oleh orang yang melakukan pengukuran ataupun faktor persekitaran. Okey, ralat sifar boleh ditentukan apabila angkut vernier dirapatkan. Okey, sekiranya bacaan tu dia tunjuk macam ni. Skala vernier, garisan skala vernier sama kosong skala vernier sama dengan kosong skala utama. Garisannya selari, tiada ralat sifar. Tapi jika kita rapatkan rahang tu, garisan skala vernier berada selepas kosong pada skala utama, menunjukkan angkut vernier ini mempunyai ralat sifar positif. Berapa banyak nilainya? Kita tengok garisan skala vernier. Okey, bawah ni skala vernier. Dan yang atas ini, yang dalam ni, ini skala utama. Kalau ralat sifar positif, awak tengok cikgu cakap tadi, garisan kosong skala vernier berada selepas garisan kosong skala utama. Itu menunjukkan angkut vernier ni ralat sifar positif. Okey, kita nak tahu berapa nilai. Kita tengok pada, kita cari garisan yang selari. Skala vernier selari dengan skala utama. Okey, kalau kat sini garisan yang ke-3. So, maksudnya skala ralat sifar positifnya ialah positif 0.03 cm. Okey. Manakala untuk ralat sifar negatif berlaku apabila kosong pada skala vernier berada sebelum kosong pada skala utama. Okey, berapa bacaannya? Negatif 0.06.
Okey, yang ini kita baca. Kenapa 0.06? Sebab kita anggapkan daripada belakang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Negatif 0.06. Okey, dan bila angkut vernier yang ada ralat, kita nak cari bacaan sebenar. Macam mana caranya? Bacaan sebenar sama dengan bacaan angkut vernier tolak dengan ralat sifar. Okey, contoh, kalau katakanlah angkut vernier tadi ada ralat sifar positif iaitu sebanyak 0.03. Okey, kalau kita katakanlah kita baca bacaan yang kita dapat untuk bola tadi 3.22. Tapi angkut vernier ni ada ralat sifar positif 0.03. So, bacaan sebenar macam mana kita nak cari? 3.22 tolak. Okey, sebab tolak. Tapi disebabkan dia ada ralat sifar positif, tambah 0.03. So, berapa nilainya? Cikgu dah cakap tadi, awak boleh guna kalkulator. So, 3.22. Ini matematik Kalau dalam matematik, tolak tambah dia akan jadi tolak. So, tolak 0.03. So, nilai yang awak akan dapat ialah 3.19. Tetapi, andai kata angkut vernier tadi mempunyai ralat sifar negatif. So, 3.22 tolak ralat sifar negatifnya negatif 0.06. So, bacaan yang akan dapat 3.32. Okay, dalam matematik kalau tolak-tolak dia akan jadi tambah 0.06. So, bacaannya ialah 3.22 tambah 0.06 3.28. Okey, itu cara kita nak cari bacaan sebenar jika melibatkan angkut vernier itu ada ralat sifar positif dan juga ralat sifar negatif. Tolak skru mikrometer pula digunakan untuk mengukur ketebalan dan diameter objek kecil seperti kertas, rambut dan lain-lain. So, bahagian terkecil bacaannya ialah 0.001 cm ataupun 0.01 mm. Jadi, tolak skru mikrometer adalah lebih jitu daripada pembaris dan lebih jitu juga daripada angkut vernier. Okay, kita tengok bahagian-bahagian yang berada pada tolak skru mikrometer. Dia ada rahang, dia ada pengunci, dia ada skala vernier dan dia ada skala utama. Skala utama ni dekat sini. Skala utama ni dekat dalam ni. Nanti kita tengok. Okey. So, kita tengok macam mana cara kita nak baca. Okey. So, skala vernier ni mengandungi 50 bahagian. Satu sengatan skala vernier nilainya 0.01 mm. Jadi, skala utama bacaannya ialah 3.50. Manakala skala vernier, okey, skala vernier kita tengok. Garisan mesti selari antara skala utama dengan skala vernier. So, dekat sini berapa? Kita tengok di sini 35. So, dia akan tambahlah 36, 37, 38. So, sebab nilai terkecilnya ialah 0.01, bermaksud ini bacaannya ialah 0.38 mm. Jadi, apakah bacaannya? 3.5 tambah 0.38. So, kita akan dapat 3.88 mm untuk bacaan tolak skru mikrometer. Bila awak nak baca tolak skru mikrometer, mata mesti berserenjang dengan skala bacaan untuk mengelakkan ralat parallax. Okey. Tolak skru mikrometer juga boleh ada ralat sifar, sama ada ralat sifar positif ataupun ralat sifar negatif. Okey. Kalau alat itu tiada ralat, garisan skala vernier sama dengan garisan skala utama. Tapi kalau ada ralat, kalau katakanlah kosong berada di bahagian bawah, okey, ia menunjukkan skala ralat sifar positif sebanyak 0.01 mm. Kalau kosong berada dekat bahagian atas daripada skala utama ni, so dia ada 2.
masuk ralat sifar negatif 0.02 mm. Okey, bacaan sebenar macam mana kita nak cari? Samalah macam angkut vernier tadi. Bacaan tolak skru mikrometer tolak dengan ralat sifar. Okay. Kita dah ada angkut vernier digital dan tolak skru mikrometer digital. Maksudnya kalau kita ukur, dia akan dapat terus bacaan keluar terus kat sini, tak perlu dah kira. Okay. Seterusnya macam mana kita nak sukat jisim? Kita guna penimbang digital. So kalau penimbang digital ni bacaannya juga lebih tepat dan jitu. Kalau sukat masa pun kita boleh guna jam renik digital juga jitu. Okay, kenapa? Sebab kalau jam renik biasa dia boleh mengukur sehingga 0.1 saat saja. Tapi kalau jam renik digital dia boleh ukur sehingga 0.01 saat. Cikgu dah cakap tadi kan, makin kecil nilai ukuran yang dia boleh ukur, makin jitu. Begitu juga dengan termometer digital, dia lebih tepat dan lebih jitu sebab dia boleh ukur sehingga 0. Okey, sebab itulah termometer digital ni biasa kita guna dekat klinik lah, bukan kita. Nurse, doktor guna dekat klinik. Kita guna termometer makmal. Okey, menyukat arus pun kita boleh ada emitter digital. So emitter digital ni dia menyukat bacaan arus elektrik lebih tepat sebab dia boleh sukat bacaan sehingga 0.01 ampere. Oh. Tadi cikgu ada bagi tahu pasal ralat rawak, ralat sistematik. Okey, macam mana cara kita nak kurangkan ralat sistematik dan juga ralat rawak ni? Okey, ralat sistematik, apa itu ralat sistematik? Ralat yang malar pada satu alat pengukur yang diperoleh setiap kali pengukuran. Okay, contohnya ralat sifar ataupun alat pengukur yang tak jitu. Macam mana kita nak atasi ralat sistematik ni? Kita buat eksperimen dengan berhati-hati ataupun kita buat eksperimen ulang kali tapi guna alat pengukur yang berbeza. Okay, jadi kita akan dapat bacaan yang lebih tepat lah. Manakala ralat rawak ialah ketidakpastian pengukuran yang disebabkan oleh pemerhati semasa membuat pengukuran. Contohnya ralat-peralat, kekecuaian pemerhati semasa mengambil bacaan dan juga salah teknik. Macam mana cara nak atasi? Kita ambil bacaan ukuran beberapa kali, lepas tu kita cari nilai purata dan kita kurangkan kesan ralat-peralat di mana masa kita nak ambil bacaan tu, mata kita mesti berserenjang dengan skala alat pengukur. Okey, membuat anggaran sebelum membuat pengukuran sebenar. Okey, kadang-kadang bila kita nak ukur satu benda, kita tak dapat cari lagi alat pengukur yang sesuai. Jadi kita boleh buat anggaran. Okey, macam mana kita nak buat anggaran? Okey, contoh anggaran, contoh aktiviti yang ni dia membuat anggaran panjang. Membuat perkaitan antara kemahiran membuat anggaran dengan pengukuran sebenar. Dia menggunakan pensel dan pembaris. Okey. Mula-mula dia ukur panjang sebatang pensel. Okay. Dia ukur panjang pensel tu menggunakan pembaris lah. Berapa panjangnya. Contoh dia bagi kat situ P. Cikgu bagi P ni sebagai nilai contohnya 15 cm. Okay. Lepas tu dia ukur panjang meja dengan pensel tersebut. Okay. Dia letak pensel atas meja. Dia dapat letak 4 pensel. 1, 2, 3, 4. Okay. Jadi, macam mana dapat panjang meja? Panjang meja, bilangan pensel darab dengan panjang pensel. So, bilangan pensel kita gunakan 4. Darab dengan panjang pensel tadi, contohnya 15 cm. Okay. So, dapatlah berapa nilainya. Kemudian, ukur panjang meja dengan pembaris. Dan catatkan ukuran panjang meja dengan pembaris. Okey. So, ini kalau kita nak buat anggaran panjang. Kalau kita nak buat anggaran luas, macam mana kita boleh buat? Okey, contoh kita nak ukur objek yang mempunyai luas tidak sekata. Kita guna kertas graf. Okey, kita guna kertas. Okey. Katakanlah kalau kertas tu bersaiz 1/1. Okey, 1/1 dapat 1/1 cm, maka dapat 1 cm kuasa 2 lah. So, luasnya. So, bila kita lukis, kita kira. Kalau katakanlah lukisan tu dia melebihi separuh, kita boleh anggap sebagai 1. Macam yang ni, dia tak sampai separuh. Yang ni tak boleh kira sebagai 1 lah. Sama juga yang ni. Tak lebih separuh daripada petak ni, tak boleh kira sebagai 1. So, kita kira yang mana melebihi separuh.
So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23. Jadi daun ni memberi bacaan 23 petak ataupun luasnya 23 cm kuasa 2. Okey. Seterusnya, membuat anggaran jisim. Macam mana kita nak buat anggaran jisim? Kita nak tahu jisim selai kertas. Okey, tapi kita ada jisim bagi 100 helai kertas. Macam mana nak buat? Jadi kalau 100 helai kertas, contoh kat sini dia bagi 100 helai kertas, jisimnya 500 gram. Jadi nak anggarkan sehelai kertas berapa jisimnya? So kita bahagikan je lah. 500 gram bahagi dengan 100 helai kertas. So kita akan dapat sehelai kertas, satu helai kertas jisimnya lebih kurang 5 gram. Okey. Dan membuat anggaran isi padu. Okey, kalau kaedah objek sekata senang, kita boleh buat panjang, darat, lebar, dan tinggi. Tapi katakanlah objek tidak sekata, macam mana kita nak buat, nak cari isi padu dia? Kita menggunakan kaedah sesaran air. Okey, macam mana kaedah sesaran air tu? Okey, mula-mula kita letak air dalam silinder penyukat. Okey, kita letak air dalam silinder penyukat, katakanlah dia memberikan bacaan 15 cm padu. Lepas tu kita masukkan objek yang tidak sekata tadi sehingga tenggelam sepenuhnya dalam air. Okey, bila objek yang tak sekata tadi tenggelam sepenuhnya dalam air, kita baca bacaan berapa bacaan akhir air tadi. Okey, contohnya kat sini dia bagi 23 cm padu. Okey, jadi berapa isi padu objek yang tak sekata tadi? Iaitu contoh kat sini bagi batu. So, bacaan akhir tolak bacaan awal akan dapat isi padu batu. Okey, 23 tolak 15 akan dapat 8 isi padu batu tersebut.